RM9. Boleh. Okey, ni dah mula rakam ni. Oh, terima kasih Okey, banyak Datuk. bolehlah you start apa-apa nak cakap dulu. Apa sekarang ni Datuk dekat mana, kat KL ke kat mana? Saya sekarang ni di OUM, Menara OUM Kelana Jaya. Oh, Di Petaling Jaya lah. sekarang maknanya Datuk dah bertugas di sana ya? Saya sekarang ni bertugas di Open University Malaysia di Ibu Pejabat di kampus utama lah di Kelana Jaya HQ. Oh, subhanallah. Perjalanan kerjaya Datuk yang sangat panjang lah. InsyaAllah Datuk, sebenarnya untuk sesi ni saya kena buat satu temuduga lah. Untuk subjeknya ni tajuknya Multicultural Counselling. Okey. Pensyarah saya ni namanya Dr. Dini Farhana. Okey, jadi beliau minta saya dan kawan-kawan menemu ramahlah mana-mana kaunselor berdaftar untuk kami bertanya pengalaman kaunselor berkenaan pengalaman mereka dalam kaunseling multicultural dekat Malaysia ni. Okey. Okay, insyaAllah. Jadi sebelum tu saya ucapkan ribuan dan jutaan lah, million pada Datuk kerana sudi untuk saya temu ramah Datuk. Sangat-sangat saya hargai dan terharu. Jadi sebelum saya meneruskan temu bual ni, boleh saya tahu sedikit latar belakang Datuk tak? Macam contoh umur Datuk dan pengalaman Datuk sebagai kaunselor. Okey, terima kasih pertamanya pada Asma kerana sudi menjemput saya untuk terlibat dalam assignment tugasan multicultural dan seterusnya menemu bual satu tokoh kaunseling. Mungkin nak mengetahui sikit tentang latar belakang dan juga latar perjalanan saya sebagai seorang kaunselor sehinggalah pada hari ini. Jadi sebut sikit, saya berasal daripada Melaka, Masjid Tanah Melaka ya. Orang Melaka lah ni tapi keturunannya Han Jebat, bukan Tuah. Keturunannya keturunan Han Jebat. Berasal daripada Melaka tetapi hanya dilahirkan di Melaka. Lepas tu saya banyak merantau lah. So sejak kecil lagi saya dah mula merantau. Mengikut ayah saya bertugas ya. So ayah saya merupakan seorang pegawai polis. So bertugaslah di serata Malaysia ni. So saya dapat pendidikan awal saya di Pulau Pinang. Di negeri Pulau Pinang. Di situlah bermulanya kehidupan saya daripada kecil sehinggalah 12 tahun di Pulau Pinang. So saya punya education semua di Penang. Sampailah 12 tahun. Lepas itu ayah saya balik bertukar ke Melaka. Saya pun ikutlah balik bertugas ke Melaka dan pindah ke Melaka. Dan seterusnya saya berpindahlah sekolah menengah di Sekolah Tinggi Melaka ya. Di High School Melaka. Dan dari segi umur sekarang ni muda remaja lagi. Baru 16 tahun, baru menyambut hari lahir yang ke-16. Selamat hari lahir Datuk. Maksudnya bulan berapa hari bulan tu? 28 hari bulan 10. Baru je lagi. Menyambut panas lagi. Menyambut hari kelahiran yang ke-61. Subhanallah ya. Jadi hari lahir saya pun jatuh bersamaannya dengan Bill Gates. Bill Gates pun jatuh pada 28 hari bulan 10. Jadi bintangnya Scorpion lah, Scorpion. Right. Jadi daripada situ ialah adik-beradik saya ramai. Saya ni anak ke-8 daripada 10 orang adik-beradik. So anak ke-8 ni dah towards ke bonsu-bonsu lah ni. Ada 6 lelaki, 4 perempuan. Tapi sekarang ni dah tinggal 4 lelaki, 2 perempuan.
So empat telah pun meninggal dunia ya. Jadi ada 6 orang lah. So ibu bapa semua dah meninggal dunia lah dalam ya. Jadi itulah sebut sedikit dari segi latar belakang aku nak tahu. Kira Datuk pun dari kecil dah hidup merantau kan? Dah Kejap ya. Asma kejap 1 minit. Boleh. Okay, sorry. Asma, from time to time minta maaf lah ya. Tak apa Datuk. Kadang-kadang ada ada gangguan-gangguan. Tak apa, faham Datuk. Okay, alright. Okay, so tadi balik semula pada soalan tadi. Jadi alhamdulillah lah tadi Datuk dah terangkan sedikit pengalaman Datuk kan daripada kecil pun. Maksudnya Datuk dah biasa dah hidup mengembara. Melaka tu kira selatan, Pening tu utara. Betul. Pimai tang tu lah. 2 Kupang 5 date lah. Jadi memang maksudnya dari segi kehidupan Datuk yang informal pun Datuk dah biasa dah hidup dalam situasi budaya multicultural dekat Malaysia ni sebenarnya yang saya nampak. Betul. Yes, correct. Jadi saya ingin bertanya yang lanjut, soalan selanjutnya. Boleh tak Datuk terangkan peranan Datuk di tempat kerja Datuk sekarang ni? Pengalaman Datuk. Okay. Jadi saya bila ditawarkan bertugas di Open University Malaysia ni, sebenarnya saya ambil optional retirement. Saya ambil bersara awal umur 58 tahun. Saya tak ambil 60, saya ambil 58 tahun. Dengan harapan untuk berehat, duduk rumah. Tapi menjadi seorang academician ni dah biasa bekerja. Bila duduk rumah lama-lama nak jemur pula. Jadi lepas tu kawan pula tahu di OUM ni tahu saya dah ambil bersara awal. So mereka jemputlah, invite saya untuk join OUM. Jadi di sinilah saya berada di OUM ini atas kapasiti untuk mengembangkan lagi program kaunseling di OUM. So di OUM ini kita menawarkan program sarjana kaunseling. Sarjana kaunseling. Maksudnya Datuk ada mengajar pelajar sarjana kaunseling. So di sekarang ini saya juga merupakan pengarah program untuk program Master Psychology dan juga pengarah program untuk bidang PhD Arts. So saya menjaga program itu dan program kaunseling itu dijaga oleh mungkin you kenal kot Profesor Madya Dr. Fatimah, ingat? Kenal. Fatimah Yusof daripada UKM. So dia pun bersama dengan saya di sinilah. Dia pun dah pension. So kita membangunkan program. So saya walaupun saya jaga program psikologi tetapi juga bantu juga program kaunseling untuk melihat dari segi kurikulum, melihat dari segi standard, melihat dari segi kelayakan MQA dan sebagainya. Yes. So jadi peranan saya di OUM ini adalah membantu OUM untuk memperkasakan lagi program sarjana kaunseling di OUM ini. Tadi Datuk ada beritahu Datuk sedang bersama OUM untuk memperkasakan program sarjana kaunseling. Betul. Dan juga psikologi ya Datuk. Betul. Jadi di sana ada tak maksudnya siapakah sasaran
pelajar Datuk di sana? Adakah mereka tu orang Malaysia saja ke ataupun international ke, macam mana? Okey, so kita punya program sarjana kaunseling ini sekarang ini dijalankan secara online lah, secara maya. Kerana COVID kan, Ya, ya. COVID. Ya, ya. Dan program kita ni diluluskan oleh MTA dan juga oleh KPT. So program kita ni tak ada masalah kalau dia dah pelajar dah bergraduat, dia boleh mohon untuk dapat lisens lah. Kaunselor daftar ya. Jadi student kita ini datangnya banyaknya datang daripada professional background. So ramai yang sedang bekerja, ada yang menjadi doktor, Oh, ada doktor. doktor perubatan, Oh, doktor perubatan pun ambil ambil kaunseling. kaunseling, doktor perubatan, Oh, peguam. peguam, lepas tu pegawai HR, pegawai pegawai welfare, Pegawai welfare. pensyarah. So corporate orang kerja bank pun ada ambil kita punya program. Orang kerja So bank. so program kita ini pelajarnya banyaknya terdiri daripada mereka yang sedang bekerja dan mempunyai pengalaman yang luas lah dalam bidang masing-masing. Dan dari segi pelajar international, kita juga ambil juga pelajar antarabangsa juga untuk mengikuti program sarjana kaunseling dan juga psikologi. Ya. Kiranya pelajar Datuk ada tak yang selain daripada orang Melayu? Ya, kita ada komposisinya. Of course kita ada pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India, pelajar Bengali, pelajar Sabah Sarawak. So maknanya komposisi pelajarnya terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai kaum di Malaysia ini. Dan juga pelbagai agama lah. So ada Islam, ada Buddhis, ada Kristian, ada Hinduism, ada Sikhism. So luas kita punya komposisi, memang betul-betul multicultural lah. Multicultural lah. Kiranya Allah hantar Datuk ke tempat tu sesuai lah dengan situasi Datuk kan, memang diperlukan lah. InsyaAllah ya. Jadi Datuk, saya tadi melihat Datuk pun ada beritahu ada sesuai lah dengan multicultural yang ada di Malaysia ni kan. Jadi boleh saya tahu apa pandangan Datuk tentang multicultural ni dalam kaunseling? Okey. So kita ni berada dalam sebuah negara yang berbilang bangsa. So kita ni memang betul-betul orang kata multicultural country. Ya, so kalau kita tengok kiri, tengok kanan, kita tidak akan lari daripada berjumpa orang yang berbeza bangsa dengan kita. Di mana-mana kita berada, di jalan raya ke, di pasar raya ke, di sekolah ke, di universiti ke, toleh kiri jumpa orang yang berlainan bangsa, jumpa kanan orang yang berlainan agama. So kita memang dah berada dalam satu negara yang very diverse, berbagai bangsa dan budaya. Ya. Jadi berbalik pada soalan Asma tadi, macam mana pandangan saya? Jadi pandangan saya ialah multicultural di Malaysia ini adalah sesuatu yang real lah. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang alive, hidup. Dan kita tidak boleh ketepikan bahawa kita sedang berada dalam masyarakat yang majmuk. So kita bukan masyarakat yang dominansnya masyarakat Melayu saja, sebab kita dalam pelbagai bangsa dan agama ya. Okey Asma, kejap Okey, tak apa Datuk.
Okey. Minta maaf laluan banyak iklan. Tak apa, faham Okey, Datuk. jadi sambung balik. Jadi Mm-mm. maknanya kita berada dalam negara yang memang berbilang bangsa, berbilang kaum, bilang agama dan dia merupakan sesuatu yang real ya. Sesuatu yang bukan orang kata trend yang datang dan pergi. Dia akan bersama-sama dengan kita dulu, kini dan selama-lamanya. Tapi dunia kita ni belum kiamat, kita akan berhadapanlah dengan komposisi masyarakat kita yang sebegini. So, mau tidak mau kita kena adapt, kita kena adopt, kita kena orang kata buat apa ni asimilasi, kita kena sesuaikan diri kita lah berhidup dalam budaya yang pelbagai ini. Terima kasih Datuk atas pandangan Datuk tersebut. Sebab Datuk pun dah beritahu keadaan ialah situasi kita di Malaysia ni dan Datuk pun mempunyai pengalaman yang sangat panjang lah, saya percaya keadaan tu. Boleh tak Datuk berkongsi dengan saya pengalaman Datuk dalam mengendalikan sesi kaunseling ke ataupun program kaunseling ke, melibatkan kes yang berlainan budaya dengan Datuk? Okey. Jadi bila dalam profession kaunseling ni, mau tidak mau saya telah pun lebih daripada 33 tahun lah dalam bidang kaunseling ni. Okay, nanti dah lebih 33 tahun dalam bidang kaunseling ini. Ialah sejak saya belajar dulu sampailah sekarang ini. Terlibat juga dalam perkembangan kaunseling di Malaysia. Terlibat dalam penggubalan akta kaunselor. Akta kaunselor 1998. Pada nampak masa nama-nama Datuk tu. So pada masa tu saya baru balik daripada Amerika. Baru tamat pengajian saya di Amerika. So terlibat terus dalam pemurnian akta kaunselor. Lepas tu saya duduk dalam board lembaga kaunselor selama 2 penggal. Lepas tu duduk dalam Majlis Kaunselor Malaysia. Lepas tu terlibat aktif dalam Persatuan Kaunseling Malaysia. So memanglah di peringkat awal tu memang banyak terlibat dalam program-program pemerkasaan kaunseling di Malaysia. Jadi sepanjang 33 tahun itu saya dapat tengoklah perkembangan kaunseling kita ini. Dari dulu sampailah ke peringkat sekarang ini. Jadi balik pada soalan Asma tadi, iaitu tentang apa tadi soalan tadi? Kalau pengalaman, kalau boleh Datuk sharekan pengalaman Datuk bersama klien Datuk sama ada dalam sesi kaunseling yang berlainan budaya. Sepanjang 33 tahun ini, dari segi pengalaman menjalankan kaunseling itu, sudah pasti dah ada lebih 33 tahun. So ribuan lah klien yang saya telah jumpa. So dalam ribuan klien yang saya jumpa ini, of course lah kalau kita kali dengan hours, dah beribu-ribu jam lah beribu-ribu jam yang saya jalankan sesi kaunseling ini dengan pelbagai latar belakang. So saya ada klien Melayu, klien Cina, klien India, klien Mak Saleh, klien kanak-kanak, remaja, single parent, berbagai jenis komposisi masyarakat di Malaysia ini. Dan juga saya juga ada mempunyai private practice. Saya juga mempunyai private practice di Twin Towers Medical Center. Saya juga menjalankan perundingan di Twin Towers Medical Center KLCC. Kalau semua pergi ke KLCC tu, 34 tu, dia ada satu medical center namanya Twin Towers Medical Center. Di Menara Berkembar tu, saya ada office kat situ. Oh, nak teringin nak pergilah Datuk. Ya, 34. Saya ada klinik di situ dan saya berjumpa dengan ramai profesional daripada Petronas, daripada syarikat antarabangsa multinasional. So saya punya klien luas termasuklah klien profesional, lokal dan juga international clients. So saya juga berjumpa dengan expatriates, mereka masalah yang datang bekerja di sini. So dari segi klien tu memang variation of klien lah yang saya dah jumpa dalam amalan kaunseling saya di Malaysia selama saya bertugas sebagai seorang kaunselor dan juga sebagai seorang tenaga pengajar. So luas lah klien tu memang
memang orang kata ruang lingkup klien tu daripada pelbagai dimensi lah saya jumpa. Daripada pelbagai dimensi tadi Datuk pun ada cerita korporat kan, Petronas, Expatriate, jumpa juga dari segi orang biasa, selebriti, orang-orang VIP. So semualah, semua walks of life lah saya pernah jumpa dalam sesi counselling yang saya jalankan ini. Dalam banyak-banyak saya nampak Datuk memang sangat berpengalaman luas kan, dan klien Datuk pun dari pelbagai peringkat. Jadi saya percaya Datuk pun pasti menemui kekuatan di antara klien-klien Datuk tu. Jadi boleh Datuk kongsikan apa kekuatan klien Datuk, macam contoh yang tadi Datuk ada share Petronas, selebriti. Jadi klien kita ni juga boleh datang daripada pelbagai latar belakang, datangnya daripada pelbagai bidang akademik, daripada yang biasa sampailah kepada profesional, sampailah kepada peringkat yang tertinggi dalam bidang akademik mereka. Jadi kekuatan-kekuatan yang saya jumpa bila saya berhadapan dengan profesional ni, yang pertama sudah pastilah kekuatan dari segi akademik mereka tu. Maknanya dia very professional, mempunyai kepakaran profesional. Mereka ni kekuatan dari segi minda, intellectually, dia very smart. Very smart client. So sebab dia datang professional background, right? Tapi walau bagaimanapun, di dalam kekuatan itu juga kita dapati adalah juga dia punya orang kata dia punya gaps yang ada dalam diri mereka, maknanya dia punya jurang-jurang dalam diri mereka yang walaupun mereka ini intelektual, mereka ini profesional, tetapi bila kita bercakap tentang soal emosi ini, perasaan, dia tidak mengenal siapa you. Perasaan sedih, perasaan gembira. So you can be an engineer tapi you are feeling sad. You can be a multi-millionaire tapi you juga akan mengalami perasaan-perasaan stres, perasaan sedih, perasaan murung, you akan marah dan sebagainya. So perasaan ini adalah sesuatu yang universal sifatnya. Maknanya walaupun you kaya macam mana pun, setiap orang akan melalui proses internal tadi, proses internal dari segi emosi-emosi yang mereka lalui sebagai seorang manusia. Jadi dari situlah sebenarnya macam maksudnya tadi Datuk ada beritahu apa berkenaan dengan emosi apa kan. Jadi di situlah sebenarnya adakah di situ batasan atau limitation klien Datuk, maksudnya dari segi emosi, pengurusan emosi. Maknanya bila mereka berhadapan dengan masalah, walaupun secerdik mana mereka pun, sesmart mana mereka pun, ada ketikanya mereka perlukan mentor. Mereka perlu seseorang untuk mereka share. So dalam kehidupan kita ni kita lihat bahawa walau sebijak mana kita pun, segagah mana kita pun, kita perlukan seseorang untuk kita jumpa, untuk kita share kita punya problem. Sebab kadang-kadang walaupun kita smart, kita kaya, kadang-kadang kita tak mampu untuk selesaikan diri seorang diri. So you need to get some professional input. Maka di sinilah saya letak peranan kita sebagai seorang professional counselor ini, bahawa kita akan berhadapan dengan klien-klien yang sebenarnya selain daripada mempunyai kekuatan diri, ada juga kelemahan diri mereka. Di mana mereka tidak boleh berdiri dengan sendirinya tanpa sokongan-sokongan daripada orang yang perlu mereka jumpa untuk membantu kehidupan mereka. Jadi proses macam ibaratnya orang yang sedang sakit lah doktor kan, dia kena jumpa doktor. Jadi maknanya bermaksud dalam hidup kita ini, kita tidak boleh duduk seorang diri lah. Sehebat mana kita pun, kita tak boleh kata saya boleh berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dan saya rasa kenyataan itu tidak begitu benar, kenyataan itu. Betul, macam saya lah sendiri, saya perlukan bantuan Datuk. Maknanya kita tak boleh bersendiri. So sebab tu dalam falsafah hidup saya ni, saya ada falsafah hidup. So dalam kehidupan saya ni,
akan ada orang-orang yang saya terhutang budi. Okay. Along the way dalam perjalanan hidup saya ni, terdapat orang-orang yang telah membantu saya in one way or another. Sampailah saya ke tahap ini. Jadi saya tak sampai tahap ini dengan kejayaan saya sendiri, kemampuan saya sendiri. Maknanya along the way, saya berjumpa dengan orang-orang yang membantu saya in one way or another. Memberi saya semangat, memberi saya sokongan, memberi saya motivasi, memberikan so maknanya dalam hidup kita ni, dalam hidup saya ni sendiri, so I owe many people something in my life. Jadi maknanya sampailah saya ke tahap ini, maka bila saya dah pernah terima something daripada orang-orang yang membantu saya, maka saya merasakan bahawa bukanlah saya orang yang terakhir patut terima benda tu. Maka saya pun nak share dengan orang-orang lain juga. Macam saya share contohnya macam Asma, saya nak share apa yang pernah saya dapat, saya nak share dengan you pula. Terima kasih banyak Datuk. Akan dapat dia punya kebaikannya. Sebab apa saya nak konsep sharing itu, saya bukan merupakan orang terakhir menerimanya. Dan saya sempat so bagi saya itu adalah sesuatu yang saya rasa agak individualistik ya. So you terima untuk diri you saja. Bagi saya the concept of sharing. So kalau saya ada ruang, saya ada masa, apa salahnya saya share juga sedikit ilmu pengetahuan yang saya ada ini, pengalaman saya ini dengan mereka-mereka yang memerlukan bantuan saya. Terima kasih banyak Datuk. Jadi semua merupakan macam saya dululah. So along the way dalam saya nak berjaya dalam hidup, ada orang-orang yang sudi melapangkan masa, meluangkan masa, jadi mentor saya. Bila saya sampai ke tahap ini, saya akan sentiasa hargai pertolongan mereka ini. Walaupun mereka sebesar mana, semangat dalam hati saya bahawa I'm here not because of me. Subhanallah. Saya berada di sini disebabkan along the way ramai orang yang sedikit sebanyak memberikan sumbangan bantuan kepada saya sampailah ke tahap ini. Maka saya bila dah sampai ke tahap ini, peranan saya pula untuk menyumbang kepada orang lain, membantu orang lain. Maknanya sama-sama bawa orang lain supaya mereka juga dapat sampai ke tahap yang telah pun saya lalui dalam hidup saya. Subhanallah, amin. Terima kasih banyak. Akhirnya kalau kita faham konsep pinjaman ya, kalau yang ada kita dan Allah bagi ni semua pinjam. Hak kita pun. Jadi Allah sampai masa pun Allah akan ambil kita balik. Jadi kalau kita faham konsep pinjaman itu, ada ilmu pun dipinjamkan. Ada pameran pun dipinjamkan. Ada umur pun dipinjamkan. Jadi semuanya tidak akan kekal. Tidak kekal, jadi maknanya dia bukan hak milik kita yang sebenarnya. Maka dalam pun konsep sedekah, konsep hadiah. So kita buat kebaikan maknanya mudah-mudahan dengan sedikit kebaikan kita itu akan dapat bantu kita besok di akhirat nanti. Sebab kita percaya bahawa ada satu alam yang kita akan lalui bersama-sama dan pada masa itu nanti setiap amalan kita akan dikira seadil-adilnya. Amin, insya-Allah. Jadi bagi saya bila saya melapangkan masa, saya dengan harapan untuk bantu Asma menjalankan tugas you sebagai assignment dan juga merupakan satu amalan saya untuk mudah-mudahan diterima oleh Allah. Akan dibacakan besok di akhirat. Amin. Jadi itulah kalau kita faham konsep tu tadi, konsep sharing tu tadi, maka saya rasa setiap orang tidak akan simpan pada diri dia sendiri. Dia akan membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih Datuk. Maaf Datuk, boleh saya tahu tadi Datuk ada beritahu dalam sepanjang long journey Datuk ni ada individu-individu ataupun mungkin organisasi yang membantu Datuk. Boleh Datuk sharekan satu dua mereka yang So sudah pasti dalam perjalanan hidup kita ni, daripada kita kecil sampailah sekarang ini, jadi kalau kita tengok dalam ruang-ruang kehidupan kita ni, dalam dimensi-dimensi kehidupan kita ni. So, contohnya kalau kita melihat dari segi dimensi keluarga, jadi sudah pastilah kedua ibu bapa kita merupakan orang yang telah membantu kita, membimbing kita sampai ke tahap ini. Kita rasa bertuah, maknanya bersyukur mempunyai kedua ibu bapa yang sentiasa ambil berat dan sebagainya.
Lepas tu orang-orang lain signifikan, ahli keluarga, adik-beradik. Lepas tu keluar di sekolah. So ada guru-guru along the way, guru-guru yang prihatin dengan pencapaian kita. Guru-guru kita dulu ada 2-3 orang guru-guru yang saya hormati, yang melapangkan masa, memberikan kita semangat, dorongan untuk kita berjaya. So itu di peringkat sekolah. Ya. Lepas tu along the way di universiti pun ada juga orang-orang yang bantu kita, pensyarah-pensyarah kita, kawan-kawan baik kita yang bantu kita. Lepas tu di alam perkahwinan sudah pastilah keluarga kita, isteri kita. Ini adalah orang-orang yang rapat dalam kehidupan kita. Yang telah bantu kita. So sampailah ke peringkat kerjaya. So kerjaya juga ada di kalangan rakan-rakan kita yang rapat dengan kita, yang merupakan orang yang menjadi mentor kita dan sebagainya. Yang memberikan teguran, yang memberikan pandangan yang seikhlas hati mereka. So these are the people lah. These are the people yang merupakan the many people yang banyak memberikan saya pengajaran dan juga memberikan saya maknanya ingatan, memberikan saya dorongan untuk saya berjaya. Dan termasuklah juga student-student saya. So pelajar-pelajar saya juga merupakan mereka yang banyak memberi feedback. So dari segi pengajaran, so dia akan bagi feedback pada pengajaran kita. So dia kata, Prof, I like the way you teach, I like the way you... So ini semua adalah merupakan mereka-mereka yang student yang rapat dengan kita, yang banyak bagi feedback kepada kita, yang untuk kita improve diri kita. Itu yang saya bilang tadi, dalam sepanjang perjalanan kita ini, dia bukan 1-2 orang lah. Asma, so ramai lah. Ramai, so mungkin dalam konteks masyarakat, kita ada kawan-kawan dalam neighbor kita. Yang lebih luas. Di dalam karyah masjid, kita ada mungkin Tok Imam, Tok Guru kita yang banyak bantu kita, yang banyak bagi dorongan kita. So banyaklah. So kalau kita buat dalam pelbagai dimensi, there are many people along the way in your life yang telah memberikan bantuan. Jadi bila kita tengok balik, rupa-rupanya dalam kehidupan kita ni ramai rupanya orang yang support kita. Sebab tu dalam doa kita setiap kali solat, kita tak lupa doakan kepada mereka-mereka yang pernah one way or another membantu kehidupan kita. Kita sedekahkan Fatihah kepada mereka. Sama ada mereka masih hidup ataupun telah pun meninggal dunia. So setiap kali solat saya tak lupa untuk hadiahkan bacaan Fatihah itu kepada mereka supaya dapat memberikan bantuan kepada mereka di sana, dan juga mereka yang di masih lagi dalam alam maya ini, dalam kehidupan kita doakan semoga kehidupan mereka juga baik. Amin. Jadi itu maksudnya kita konsep of supporting each other, bukan hanya secara verbal tetapi mentally dan spiritually. Spiritual tu, insyaAllah. Jadi kita nampak holistik, ya, maknanya kita punya perubahan ni holistik. So hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan pencipta. Jadi kalau kita dah sampai ke tahap, especially dah sampai tahap umur-umur macam ni, kita dah sampai ke fasa terakhir dalam kehidupan kita. So this is the last phase dalam kehidupan yang Allah masih bagi ruang. So kita sentiasa bersyukur setiap hari ada lagi ruang, Allah bagi peluang untuk kita buat sedikit kebaikan, sedikit kebajikan. Jadi kita gunakan masa-masa yang fasa terakhir dalam perjalanan kita ini untuk kita buat sebanyak kebaikan yang boleh. Sebab kita dari segi hukum akal ni kita dah masuk final round. Umur 60-70 ni dah kira zaman Nabi pun kata ni zaman kritikal. So maknanya zaman-zaman yang jangan dibazirkan masa tu. So, gunakan masa itu dengan sebaik mungkin, bukan hanya untuk kebaikan diri tetapi untuk kebaikan orang lain juga. Itulah sebenarnya falsafah hidup saya ini, maknanya setinggi mana pun pendidikan kita, akhirnya kita janganlah kita lupa daripada mana kita bermula. Okey? Dan di mana kita nak berakhir. Jadi saya nampak yang tu itulah kekuatan Datuk, yang maknanya saya nampak sebagai faktor yang secara peribadi dan secara profesional sebagai kecekapan Datuk dalam menangani klien yang pelbagai di Malaysia ni, saya nampak. Yalah, bila kita dah banyak luas pandangan, kita banyak
bila kita jauh berjalan luas pandangan kan. So dalam sepanjang 33 tahun ini kita jumpa banyak ribuan klien. So dia mematangkan kita. So mematangkan kita dari segi perjalanan hidup mereka, mematangkan dari segi susah jatuh bangunnya kehidupan manusia. Jadi cerita-cerita yang saya dengar dalam sesi terapi itu kadang-kadang dia memberikan keinsafan pada kita. Bahawa walaupun kita rasa kita macam dah teruk, rupa-rupanya my client lagi teruk dugaan yang diberi Allah SWT. Jadi himpunan-himpunan kisah-kisah kehidupan manusia ini dia telah memberikan saya banyak kesedaran betapa beruntungnya diri kita ini. Betapa beruntungnya diri saya ini. Jadi maknanya tak ada benda yang kita nak komplain. Kenapa nak komplain? Sebab saya dengar banyak saya punya klien lagi teruk dari yang telah diuji oleh Allah. So sama ada dia ni orang Cina ke orang India ke apa ke, semua akan melalui pelbagai cabaran dalam kehidupan mereka. Jadi bagi saya itulah dia kepelbagaian klien kita tadi juga sedikit sebanyak membantu diri kita untuk mengenal diri. Dalam kita nak bantu klien kenal diri, klien juga sebenarnya membantu kita untuk kenal diri kita. Siapakah kita? Jadi alhamdulillah lah sebenarnya. Terima kasih Datuk. Dari situ jadi menimbulkan keinsafan pada kita lah kan. Jadi saya teringat lah seorang kawan saya cakap, anak murid, ialah dia cikgu, dia kata kadang-kadang anak murid yang dihantar ni Allah nak bagi teguran jugalah untuk cikgu tu kan, masalah anak murid tu. Jadi saya tengok memang pengalaman Datuk sangat banyak. Bolehkah saya tahu perjalanan Datuk menjadi seorang kaunselor dari segi tahap pendidikan Datuk? Sebab saya ada juga kalau buat baca buku apa semua kan, daripada tahun 90-an tu kira Datuk pun dah banyak dah. Ni masa zaman saya kecil-kecil lagi kan. Jadi memang tu yang saya nak tahu, bagaimana Datuk ni boleh berkecimpung dalam bidang ni. Kalau saya imbas kembali dari segi awal-awal perjalanan kehidupan saya ni, saya dulunya maknanya cita-cita asal dulu, nak jadi arkitek. So cita asal dulu nak jadi arkitek. Mungkin saya ni suka agak seni orang dia, suka kepada saya suka melihat kecantikan, keindahan jadi saya suka melukis pada masa itu. Jadi pada masa itu memang cita jadi arkitek, tapi antara merupakan anak yang agak dah ujung-ujung ni, so saya rapat dengan ibu saya, dengan mak saya. So pada zaman saya dulu tu, zaman tahun 70-an, awal 70-an tu, di mana pada masa itu profession ni pun tak banyak berkembang. So pada masa itu antara profession yang terkenal ialah menjadi guru lah pada masa itu. Jadi sebagai anak yang rapat dengan ibu ni, ibu saya banyak nak kata kalau boleh carilah jadi cikgu dekat dengan rumah. So maknanya mak saya inginkan saya jadi seorang guru. Supaya maknanya tak pergi jauh, duduk kat sini, So I'm very close to my mom. Jadi saya maknanya lepas tu saya bermula kerjaya saya ini menjadi masuk maktab perguruan. So saya masuk maktab perguruan maknanya sekarang dipanggil IPG kan Datuk? IPG maktab perguruan. Pada masa itu saya dapat offer juga untuk masuk UiTM, betul-betul dulu ITM. Bidang architecture. Tapi sebabkan untuk memenuhi harapan ibu tadi, saya ambil bidang perguruan. So dalam bidang perguruan, my option was English language lah. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. So sempat menjadi guru, keluar daripada maktab perguruan, saya pernah mengajar menjadi seorang guru. Maktab mana tu Datuk? Di maktab di Johor Bahru, iaitu Maktab Perguruan Muhammad Khalid, Johor Bahru. Maktab Perguruan Muhammad Khalid, bukan MPTI Datuk? Muhammad Khalid. Dulu ada dua, MPTI, Temenggung Ibrahim dan Muhammad Khalid. Sekarang ni maktab tu dah tutup dah. Maktab tu dah tak ada dah, jadi sekolah sukan sekarang ni. Saya orang Johor tak tahu. Dia maktab Perguruan Muhammad Khalid ni Jalan Abdul Samad. Tahu kalau Jalan Abdul Samad. Kan ada hospital Abdul Samad tu. Dia dekat hospital tu ada satu sekolah kan. Sekolah Muhammad Khalid sekarang ni namanya.
sekolah tu sekolah SSI, Sekolah Sultan Ismail. Ya, ya. Maktab tu sebelah tu saja sebenarnya. Sebenarnya itu maktab Makali asalnya. You orang Johor. Orang Johor. Adik saya dulu SSI. Dia sebelah tu je. Nampak dia kalau bangunan tu hutan kampung. Itu adalah maktab perguruan sebenarnya asalnya. Sekarang ni telah jadi sekolah sultan. Jadi di situlah bermulanya. Jadi maknanya saya jadi guru, keluar jadi guru. Lepas tu saya sebagai seorang yang saya melihat bahawa saya ada banyak peluang untuk majukan diri. Maka saya dengan jadi guru tu saya melanjutkan pengajian lagi. So saya ambil tingkatan 6 untuk form 6 STPM STPM, dan saya mohon untuk masuk ke universiti. Situlah bermulanya daripada kerjaya guru saya masuk UPM. UPM dalam bidang bimbingan dan kaunseling. So saya merupakan batch yang ketiga kot. Batch ketiga ke batch keempat dalam bidang kaunseling. Tahun bila tu Datuk? Saya masuk tahun 86. You dah lahir belum? Dah lahir tapi kecil lagi. Tahun 86 86. Belum sekolah. Yes. Yes, 85 86 ya. Maknanya dah awal dah ada pasal perkhidmatan kaunseling Datuk. So di UPM tu, UPM pada masa tu merupakan universiti yang memang terkenal dengan bidang kaunseling. Sebab dari situlah datangnya Pak Din, Mizan, dia semua guru saya lah semua tu. Profesor Mizan, Nordin Kadi. Apa Profesor Mizan pun Sifu Datuk? Profesor Mizan itu adalah merupakan saya punya tok guru semua tu. Profesor Mizan, Profesor Nordin Kadi, siapa lagi? Aminah Hawang, Dr. Aminah Hashim, Profesor Osman Muhammad. Osman Muhammad. Itu semua saya punya guru lah semua tu. Semua guru. So daripada situ saya buat bidang kaunseling. Lepas tu keluar. Alhamdulillah terpilih sebagai pelajar tingkat emas Chancellor. Subhanallah. So, pelajar terbaik, keluar sebagai pelajar terbaik. Keseluruhan pelajar terbaik dalam universiti itu dan dianugerahkan tingkat emas Chancellor pada masa itu. First degree lah Datuk tu. First degree. Lepas tu saya ditawarkan oleh UTM. So UTM tawarkan saya menjadi penolong pensyarah di UTM. So saya duduk di UTM sekejap jadi penolong pensyarah dan dihantar ke luar negara lah. Pada masa itu banyak pensyarah training luar negara. So daripada UTM lah saya dihantar melanjutkan pengajian Masters dan PhD di Amerika Syarikat. Sampailah saya balik dan mengajar di UTM sehinggalah saya bersara dalam tahun 2018. Bersara awal 2018. Itulah sejarah kerjayanya. Di mana saya daripada UPM bidang kaunseling, kemudian sambung masters dalam bidang counseling psychology di Western Michigan University. Lepas tu sambung di peringkat PhD dalam bidang counseling dan supervision. So banyaknya banyak dapat pengalaman di Amerika lah. Datuk di Amerika tu berapa tahun Datuk? Saya 6 tahun di Amerika. Dan di Amerika juga saya juga merupakan konsultan silang budaya dengan Jabatan Kehakiman Negeri Michigan. Jabatan Kehakiman, subhanallah. Tapi Datuk balik Malaysia tapi walaupun Datuk dah dari sana. Tak, masa saya 6 tahun di sana, saya memang terlibat dengan secara aktif dalam program kaunseling di sana. Dan masa saya dia invite saya untuk bantu dia membuat training dengan hakim-hakim, peguam-peguam, pegawai pegawai kebajikan masyarakat di Michigan di bawah Institut Kehakiman Michigan. Jadi saya jadi trainer more kepada multicultural approach. Jadi Michigan, subhanallah. Sebab di Michigan tu ada ramai juga Arab, ramai orang Asia, ramai orang Mexico. Jadi hakim-hakim di Michigan ni dia nak faham juga tentang macam mana teknik
pelbagai budaya ni. Sebab dia orang ni jadi hakim, kadang-kadang dia jumpa orang yang dibicarakan tu orang Vietnam, orang Asia, orang India, orang Arab. Jadi dia nak faham. Jadi hakim ni nak faham, saya kena bagi training kepada mereka tentang multicultural perspective. Supaya Guam, pegawai polis di Michigan dia faham macam mana perbezaan budaya tadi. Contohnya macam didikan keluarga, macam orang Asia macam mana didik keluarga. Adakah rotan tu sebahagian daripada didikan. Sebab tu berlaku kadang-kadang salah faham. Bila kita rotan anak kita, dalam budaya kita dibenarkan. Tapi di Amerika dia panggil child abuse. Itu yang dia nak kena faham. Ingat tak satu masa dulu yang satu keluarga di mana, di Sweden ke mana yang kena tangkap Sweden tu sebab dia pukul anak dia kan. Sebab di barat tak boleh pukul anak, itu dipanggil sebagai child abuse. Kita pukul anak untuk mendidik dia. Jadi berlakulah banyak konflik-konflik tentang kefahaman silang budaya tadi, ketidakfahaman tentang silang budaya. So hanya 6 tahun itu saya terlibat dengan my professor, kita buat training, buat groups, explain tentang the importance of multicultural approach. So pengalaman banyaklah saya belajar di Amerika untuk untuk membantu klien-klien. Dan seterusnya dalam saya punya training, internship, saya banyak juga training dengan rumah-rumah juvenile. Anak-anak yang di bawah undang-undang, yang buat jenayah. Ada camp dia. Dia ada resort yang disediakan, mana kanak-kanak ini ditempatkan di resort tu untuk mereka menjalani pemulihan. So saya juga ada pengalaman train kanak-kanak juvenile. So very nice, dia ada macam center dia tepi lake, tepi tasik, cantik lah. Very nice, very nice environment. So saya pun banyak terlibat dalam melatih kanak-kanak juvenile ini yang ada kes-kes jenayah tetapi mereka bawah umur. Tetapi mereka terpaksa di detention tu, tetapi dalam bentuk resort. Dalam bentuk resort tu. So dia ada cottage dia, and then dia ada dia punya warden dia. So kita adalah training, kita buat group counselling, kita buat individual counselling. Petang-petang ada berkayak. So banyaklah aktiviti dia. Itu kira satu kelebihan mereka tu buat di resort Datuk. Dia jadi macam konteks resort, tetapi dia sebenarnya macam tempat tahanan. Tapi kanak-kanak tu dikawal oleh warden dia, social worker, counselor, psychologist. So setiap minggu kita ada case presentation. So saya banyaklah masuk dalam case presentation. Yang kadang ada kanak-kanak tu kanak-kanak Mexico. So kadang mereka tak faham Mexico punya budaya. So kadang ada Asia. So saya akan bantulah. Saya akan bantu the management of the resort tu untuk faham. Bila dalam case management, kadang ada psychiatrist datang, dia nak faham. So saya akan banyak memberi penerangan tentang silang budaya, values, nilai dan sebagainya. Maknanya manajemen untuk kanak-kanak juvenile tu sedia mendengar pandangan Datuk. Yes. So bila kita dah berada di situ, so sudah pasti kita pun banyak membaca. So kita jadi rujukan pada mereka lah. Mereka juga merujuk pada kita sebab kita akan bagi pandangan yang berkaitan dengan professional input. Ya. Yang kejap. Tak apa. Okay, alright, sorry. From time to time akan ada gangguan sikit semua ya. Tak apa Datuk. Okay, itulah tadi cerita dia. Maknanya pengalaman luar negara tu banyak saya belajar, saya bawa balik ke Malaysia. Jadi pengalaman yang sangat banyak lah Datuk. Saya tertarik tadi Datuk ada beritahu pengalaman Datuk bersama dengan hakim-hakim di sana. Jabatan Kehakiman Michigan. Jabatan Kehakiman Malaysia. Apa kekuatan mereka Datuk bila Datuk beri pandangan Datuk sebagai seorang Asia kan, apa yang macam saya dengar
dekat dalam berita-berita ni macam seolah mereka pandang pada orang kulit warna ni macam second class kan, tapi pada pandangan Datuk macam mana mereka dengan Datuk? Bagi saya itu satu persepsi, ya. Secara Mm-mm. umumnya itulah persepsi secara umumnya. Kita melihat bahawa masyarakat barat ni, especially orang putih ni, sebab orang putih ni mereka dah advance. Sudah pasti bila Amerika ni negara yang maju kan. Advance. So mereka ni dah lebih advance ke depan dari segi. Kita tengoklah universiti dia pun dah beratus tahun, universiti dia dan sebagainya. Jadi mereka dari segi kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi, kita lihat bahawa memanglah mereka ke depan. Okay, ke depan. Jadi sudah pasti akan ada persepsi mereka, macam kita lah, kita tengok orang Bangladesh, macam itulah mereka tengok kita agaknya. Negara yang mereka tak kenal, negara yang agak mundur kan. Jadi itu adalah persepsi pertama lah. Yang saya rasa itu normal lah. Normal maknanya bagi kita pun sama juga. Kita akan tengok orang Vietnam, tengok orang Bangla pun kita pun ada persepsi begitu juga. Apatah lagi kita ni berbeza kulit. Jadi sudah pasti ada kontras. Tapi yang penting bagi saya ialah kemampuan diri sendiri. So, bila kita mampu bersaing dengan mereka, duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mereka, kita pun boleh memberikan pandangan-pandangan kita yang bernas. Ini akan mengubah perspektif mereka. Mereka akan mengubah perspektif kalau kita mampu untuk berhujah dengan mereka, mampu menunjukkan keupayaan intelektual kita. Bahkan mereka akan menghormati kita lagi. Kalau dia nampak bahawa kita ni mempunyai, kita juga seorang yang profesional, dan kitalah yang perlu meyakinkan mereka. Dan kita tak boleh salahkan mereka kalau mereka ada pandangan-pandangan yang agak negatif buat pertama kalinya. Sebab kita juga kadang-kadang pandangan-pandangan itu datang daripada insiden-insiden yang berlaku di kalangan masyarakat barat dengan orang-orang pendatang. Macam kita lah, kita tengok macam orang Bangladesh kan. Secara umumnya ada yang bagus, tapi ada segelintir yang memberi nama buruk kepada orang Bangladesh. Jadi kita balik lah, macam kita orang Bangladesh ni semua tak malas lah apa. Ada juga orang Bangla yang rajin, yang amanah. Samalah juga kita di sana. Jadi mungkin pandangan umum dia pada orang Asia ni macam malas lah, tak pandai lah. Itu pandangan pertama mereka. Tetapi kalau kita mampu membawa diri kita, mampu menonjolkan diri kita dengan keadaan yang baik, mampu berhujah dengan mereka, kemampuan penguasaan bahasa Inggeris kita, so mereka akan appreciate kita. Bahkan mereka akan hormat kita lagi. Kalau kita mampu betul-betul dalam bahasa mereka. Jadi sudah pasti a challenge. Di Amerika you have to speak English. You got no choice. Maksudnya kena fluent English elok lah. So dalam kelas saya berinteraksi dalam bahasa Inggeris. Bayangkan bercakap dengan hakim-hakim di sana dalam bahasa Inggeris. So kita kena mampu untuk bercakap dengan baik. Macam mana Datuk improvekan English Datuk ya? Memang saya daripada awal persekolahan dulu memang saya English medium. Penang English school. Saya masa sistem sekolah saya dulu saya adalah second last batch yang sebelum tukar bahasa Melayu. Oh, patutlah. So I was the second last batch, ya. Maknanya lepas tu baru sistem pendidikan tukar dalam bahasa Melayu. Waktu zaman saya dulu di Penang, di Penang, memang kita dalam bahasa Inggeris semua, melainkan subjek bahasa Inggeris, subjek lain lah. Subjek Melayu je, yang agama. Yang lain kita dalam bahasa Inggeris. Subhanallah. Di Penang, saya banyak ramai kawan Cina, India. Penang kan bandar. Ya, faham. So saya campuran awal tu memang dah terdedah dengan berbagai budaya. Ya, bandar. So saya orang kata tak kekok lah, tak kekok. Dengan English kan? Kita berbahasa dalam bahasa Inggeris. Lepas tu sudah pastilah bila pergi ke Amerika. So dengan kita punya sedikit kekuatan itu, dan sudah pastilah you bergaul dengan masyarakat di Amerika, duduk dalam kelas. Dalam kelas tu dalam katalah 30 orang, kita seorang je Melayu, lain semua Mak Saleh. Nak tak nak you terpaksalah cakap bahasa Inggeris. Jadi from there kita improve kita punya language, and then you kena tulis dalam bahasa Inggeris.
semua tu memberikan kita kemahiran untuk kita berbahasa Inggeris. Terima kasih Kemahiran banyak. menulis dan sebagainya. Terima kasih Datuk, perkongsian yang menarik lah kalau saya nak implementkan pada student saya atau untuk diri saya sendiri kan, sebab saya pun belajar di USI medium English. Okay, Datuk, tadi Datuk ada beritahu lepas tu Datuk pun balik ke Malaysia. Jadi bila Datuk balik Malaysia, Datuk sebagai pensyarah jugalah kan? Okay, balik ke Malaysia, sudah pasti balik Malaysia, lepas tu setahun tu jadi ketua jabatan. Lepas tu dilantik jadi pengarah pusat kaunseling. So from there saya jadi full Profesor Madya. Lepas tu jadi full profesor. So saya antara menjadi profesor penuh awal lah, muda lagi. So saya antara full profesor yang muda di Universiti pada masa itu. So daripada situlah saya terus meningkat di Srikejaya. Jadi akhirnya menjadi ahli senat, menjadi pengurusan universiti, sehinggalah jawatan terakhir saya Timbalan Naib Chancellor High Level Pelajar dan juga Alumni. So that's the highest lah yang sampai ke tahap dalam bidang akademia ini. Tahniah Datuk. So kalau kita lihat balik, berada di Universiti Teknologi di kalangan teknokrat, tetapi kita mampu berada bersama-sama duduk dengan engineers ini. Tahniah Datuk, sebab medium universiti tu kan teknologi kan? Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia kan Universiti Teknologi. So kita bidang sains sosial ni. Tapi kita mendapat pengiktirafan daripada universiti to be the senior position di universiti. Dan bagi saya itu satu pengiktirafan bukan hanya pada diri saya, pengiktirafan kepada profession counselling sendiri. Jadi maknanya di kalangan teknokrat pun mereka recognize kemampuan orang yang bidang counselling ini. Jadi sampai saya nampak itu juga melambangkan pengiktirafan teknokrat kepada disiplin counselling itu sendiri. So bila kita berada di peringkat Timbalan Naib Chancellor, so kita ada banyak ruang peluang untuk mempromosikan profession kita. Jadi pada masa itu sudah pastilah bila kita berada dalam kedudukan yang terbaik, so kita mungkin ada sedikit kuasa, ada sedikit pengaruh. Itulah kita melebarkan lagi tentang profession counselling ini di kalangan masyarakat kampus. Jadi saya nampak penting sebagai seorang kaunselor ini kalau you mempunyai authority, mempunyai peluang, mempunyai kedudukan, so kita seharusnya menggunakan kedudukan itu untuk memperjuangkan lagi profession counselling ini mempertabatkannya. Terima kasih banyak Datuk. Sebab you berada dalam kedudukan yang terbaik. Sebab orang dah mula memberi pengiktirafan kepada kita. Jadi kan beza kalau kita jadi agak berbeza kalau saya pada masa itu kalau jadi seorang pensyarah biasa dengan orang Timbalan Naib Chancellor bercakap kan beza. Betul. Tentang kaunseling. Jadi kepercayaan orang akan lebih luas lagi, lebih kuat lagi kalau datangnya pada seorang Timbalan Naib Chancellor Universiti. Sebagai TNC, skop dia lebih luas kan. Dan kita ada ruang bercakap di peringkat kementerian, di peringkat inter-universiti, di peringkat korporat, kadang berbincang dengan menteri. So kita dah sampai ke tahap di mana kita dapat menceritakan idea-idea kita ini sampai ke tahap menteri. So saya nampak di mana kita telah meluaskan kita punya bidang kepakaran kita dan dihargai oleh orang-orang yang mendengar tu. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Itu penting Saya nampak kat sini mungkin peribadi Datuk sendiri, pencapaian Datuk sendiri dan mungkin juga Datuk ni walaupun secara informal menjalankan etika-etika kaunseling dalam kepribadian Datuk saya seharian. Jadi mungkin dari situlah mereka dapat beri kepercayaan pada Datuk. Selain saya tengok pun Datuk ada buat pelbagai jenis inovasi dalam kaunseling. Dari situ saya nampak kaunseling sebenarnya Datuk secara peribadi macam contoh inventory Datuk bertajmah tu dan sebelum tu masa Kementerian Pendidikan bahagian sekolah harian yang buat program di Johor tu kan, situ Datuk pun ada jadi hakim. Jadi dari situ saya nampak tak Datuk, masa kali pertama saya menyertai pertandingan tu saya tak menang apa-apa emas ke perak ke, tapi Datuk, saya ingat pesanan Datuk Asma, belajar lagi, improvekan apa kelemahan yang dalam inovasi ni, cuba perbaiki. Jadi dari situ saya nampak Datuk apa yang perlu saya perbaiki dan Alhamdulillah pada tahun yang 2019 tu saya dapat pingat emas. Alhamdulillah. Terima kasih atas bimbingan Datuk. Jadi di situlah saya dapat inspirasi lah daripada Datuk kan. Jadi
saya nampak mungkinlah Datuk mengekalkan ciri-ciri etika sebagai seorang kaunselor. Datuk setuju tak dengan pandangan ni? Datuk seorang yang mengekalkan ciri-ciri etika kaunselor. Bagi saya etika itu penting dalam sesuatu profession. Dalam profession kita ini, kita perlu berlandaskan kepada etika kita. Jadi kalau kita dalam tindak tanduk kita, dalam perilaku kita, sebab kalau kita berlandaskan kepada etik kita itu, maka kita akan berada dalam satu landasan yang baik, ya, satu landasan yang baik. Kerana kita sentiasa diperhatikan oleh masyarakat. Satu, di kalangan rakan-rakan kita dalam bidang profession itu. Yang kedua, kita juga diperhatikan oleh ahli masyarakat di luar. Jadi kalau kita sentiasa menunjukkan etik yang bagus, itu akan menunjukkan profesionalisme kita. Yang kita tonjolkan kepada masyarakat. Jadi bagi saya, kalau selagi kita mengikut landasan etika itu, insya-Allah kita akan dapat menjaga imej kita dan juga menjaga profesion kita ke peringkat yang lebih baik. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Datuk. Soalan kedua terakhir Datuk, Okey. ada tak terdapat faktor lain yang terlibatlah dalam sepanjang Datuk jadi kaunselor ni sehingga ke tahap sekarang ni untuk bekerja dengan klien ataupun pelanggan yang belum mungkin Datuk sentuh sebelum ni? Okey, jadi saya sentiasa, maknanya kita bila setiap kali kita berjumpa dengan klien, setiap kali kita akan buat muhasabah diri. Maknanya kita akan rasa macam masya-Allah, betapa syukurnya saya tidak berada dalam keadaan klien tadi. Walaupun kita dengar cerita-cerita dia mungkin lebih pengalaman dia lebih teruk pada kita, kesedihan dia lebih teruk pada kita. Maka di sini saya nampak bahawa saya akan meningkatkan lagi kekuatan diri kita ini untuk bersyukur, ya. Bersyukur dengan apa yang kita beri, kita ada. Dan seterusnya mesti ada reason, ya. Mesti ada hikmahnya kenapa Allah pilih saya ni jadi kaunselor. Walaupun kaunselor ini dia bukanlah satu profession yang boleh menjadi jutawan, ya. Maknanya orang kalau kerja corporate boleh dapat gaji berpuluh ribu, beratus ribu. Tapi bagi saya mesti ada hikmahnya kenapa saya dipilih oleh Allah untuk berada dalam profession ini. Sebab saya kata tadi, awal-awal dulu saya nak jadi arkitek kan. Terus sekarang ni Allah kata you jadi arkitek manusia lah. Jadi manusia, betulkan pemikiran manusia, betulkan hati dia. You mainkan balik dia punya pemikiran dan sebagainya. Jadi saya nampak, wah, rupa-rupanya saya ni menjadi arkitek juga, tetapi menjadi arkitek yang lebih penting. Arkitek pada pembangunan manusia, bukan arkitek buat rumah. Rumah tu dia merupakan bentuk form, tapi saya lebih arkitek kepada soul, kepada jiwa manusia. Yelah, saya setuju pandangan Datuk tu, arkitek pada soul dan jiwa manusia. Situasi sekarang pun kan Datuk, bila pandemik dan PKP, perkhidmatan kita lagi dipandang kan Datuk? Sebab tu sekarang ni orang dah mula melihat kepentingan perkhidmatan psikologi. Jadi sebab psikologi ni adalah real, dia ni adalah kehidupan manusia. So seperti mana dia berada pun, dia akan balik kepada perasaan, balik kepada emosi, balik kepada tingkah laku. Jadi bagi saya ialah dia akan sentiasa relevan dalam kehidupan kita. Dan kita juga sebenarnya secara tak langsung kita ni juga merupakan macam orang kata menjalankan juga membawa manusia kepada perkara yang baik. Kita ni juga macam buat dakwah juga sebenarnya, dakwah dalam konteks profesional. Membawa manusia kepada kebaikan. Bagi saya ni peranan kita macam ustaz jugalah. Tapi ustaz psikologi lah. So maknanya kita ada jalan juga. Macam ustaz dia buat pada bimbingan agama. Kita juga membimbing manusia supaya balik kepada kehidupan yang baik, balik menerima hakikat kehidupan, bersemangat dalam kehidupan. Jadi bagi saya peranan kita ni pun sebenarnya menjadi seorang mentor. Juga boleh katakan macam ustaz jugalah, tapi ustaz psikologi. Jadi ada pelbagai cara untuk kita menjalankan dakwah kita dan sebagainya. Bagi saya ini juga merupakan dakwah dalam kehidupan yang bagi saya lebih penting sebenarnya. Cuma mungkin kita di dunia ni, mungkin kita tak nampak
macam satu profession yang orang lihat kaya raya. Tapi insyaAllah mungkin di akhirat nanti kita akan kaya di akhirat. Amin, insyaAllah. Itu yang kita nak. Maknanya kita nak supaya di pengakhiran hidup kita tu nak ke mana kita pergi. Maknanya di mana kita bermula tak penting. Di mana kita akan berakhir nanti itu yang penting. So insyaAllah segala yang kita lakukan walaupun sekecil biji zarah pun akan diadili oleh Allah SWT. Masya Allah. So saya yakin bahawa kalau kebaikan yang kita buat ini, akhirnya kita nak tuai di akhirat. Itu yang paling penting. So duniawi ini hanyalah permainan hidup. Ini sementara saja. Allah kata sementara je. Kalau you nak kaya raya pun sekejap je. Tapi kita nak kaya raya selama-lamanya. Sampai ke abadi. Itu yang Allah dah janjikan. Maknanya orang yang sentiasa berjalan yang baik, Allah akan bayar ganjaran-ganjaran. Dan akhirnya kekal sampai bila-bila. Jadi itulah. Dan bagi saya dunia ni hanyalah bersifat sementara. Tapi kalau kita faham konsep tadi, maka kita akan melakukan kebaikan itu demi Allah SWT. Okay, I'm doing this not for money. I'm doing this sebab ini adalah amanah yang Allah berikan pada saya. So kalau kita selalu sedar tentang itu, insyaAllah kita akan bagi yang terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Soalannya. Terima kasih Datuk. Memang bila bawa kembali Datuk bawa kembali diri saya lah kepada Allah. Jadi macam itulah Allah hantar Datuk pada saya untuk macam maksudnya sialah macam sekarang contohnya saya diperlukan oleh keluarga yang mana tiba-tiba abang saya yang menguruskan syarikat selama ni sihat tiba-tiba meninggal kan. Jadi saya sebagai seorang pemegang amanah keluarga kena jalankan amanah dengan baik. Jadi bila Datuk seolah-olah memberi nasihat lah pada saya, memang Allah hantar Datuk pada saya untuk berikan kekuatan pada saya. Terima kasih banyak Datuk. InsyaAllah, amin. Yang soalan yang terakhir lah insyaAllah, bolehkah Datuk berkongsi dengan saya untuk pelajar-pelajar kaunseling lah, apa yang nasihat yang Datuk nak berikan kepada kami ni lah, pelajar kaunseling, pelatih-pelatih kaunseling yang akan memulakan pengalaman klinikal berkaitan dengan kepelbagaian kaunseling pelbagai budaya kat Malaysia ni. Jadi ini yang saya selalu share dengan my students. Dalam kita nak menuju ke arah, kejap ada satu lagi. Tak apa Datuk. Okey. Asma? Ya Datuk. Okey, sorry lah kerana ada gangguan ya. Tak apa Datuk. Jadi saya selalu pesan pada my student dan juga saya nak share dengan Asma. Ya. Dalam perjalanan kita nak menuju ke arah kecemerlangan ini, dia tak ada jalan pintas. There's no shortcut to excellence. Dia merupakan satu proses. Dalam kita nak menjadi orang yang berjaya, nak menjadi orang yang professional, nak jadi orang yang terbaik, kita kena lalui proses tersebut. Proses menjadi orang yang profesional. Proses jadi orang yang terbaik contohnya kan, orang yang bagus. So bagi saya kita kena go through the process. So dalam proses itu dia satu tempoh yang perlu kita lalui dan dia tidak ada shortcut kepada kecemerlangan. Tapi the minute you nak shortcut, you akan banyak potong corners, you cut corners. You akan banyak compromise. Jadi bagi saya penting pada student yang dalam proses menjadikan diri you sebagai seorang counselor profesional, ada 3 perkara yang saya rasa penting kita fikirkan. Yang pertama, you kena ada intellectual competence. Competency intellectual.
Apa maksud dia? Kompetensi intelektual ini maksudnya sebagai seorang pelajar kaunseling, mau tidak mau kita kena banyak membaca. Banyak, you have to read a lot. You kena banyak membaca. Sebab bila membaca, dia menajamkan pemikiran kita. Bila banyak membaca, dia meluaskan kita punya perspektif pemikiran kita. Tak nak, you kena membaca. Intellectual competence. Jadi baca ini sama ada di internet, macam-macam lah, buku, jurnal. Macam baca. Internet, dipanggil intellectual competence. Yang kedua, kita kena menajamkan emotional competence. Emotional competence. Kompetensi emosional, emosi. Jadi bila you berjumpa dengan ramai klien, macam-macam lah you akan jumpa emosi sedih, keras, kecewa, marah. So you juga kena tajamkan emosional you. Macam mana you nak berhadapan dengan orang-orang yang begini. So you juga kena tajamkan you punya kemahiran-kemahiran emosional. You kena real dengan diri you. So emotional competence. Dan yang ketiga, yang perlu mau tidak mau sebagai seorang kaunselor, kita kena meningkatkan kemahiran kita. The skill. Skills. So teknik, kemahiran, kita kena aplikasikan. So gabungan intellectual competence, emotional competence dan juga kemahiran tadi akan menggarapkan kita, menjadikan kita orang yang profesional. Dan dia sudah pasti dah melalui satu proses. Makin lama di dalam profession ini, you akan jadi lebih matang, you akan jadi lebih wise, lebih wisdom. So wisdom akan datang dengan pengalaman you. Saya renung balik 33 tahun yang lalu dengan saya sekarang ini, sudah pasti saya akan nampak banyak perbezaan dalam kehidupan saya ini. Bukan saya lebih kompos dalam sesi, lebih relax. Sebab saya dah jumpa 33 tahun, satu waktu yang saya dah jumpa beribu-ribu klien. So mematangkan saya dalam profession saya. I become more relaxed in therapy. Saya tidak, saya tidak gabra, saya tidak, I can meet anybody dalam my session. Sebab saya telah pun orang kata mengumpul segala pengalaman tersebut, skill. Dan sampai sekarang ni pun saya masih lagi banyak membaca dan sebagainya. Banyak belajar student. Itu yang sedikit sumbangan yang saya berikan. So kita kena ada legacy. Kita kena ada peninggalan kita. Macam harimau mati meninggalkan belang. Dia mati meninggalkan nama. So at least kita tinggallah something dalam profession kita yang orang akan dapat benefitnya. Sebab itulah saya ada sedikit inovasi dari segi Tajma personality profiling. Tak diam sudah masuk 18 tahun. Alat ukur tu telah pun 18 tahun ada di Malaysia. Cuba bayangkan kalau saya tak buat 18 tahun yang lalu. So tak adalah sumbangan saya. So at least adalah, saya dah tak ada besok, Tajma tu masih guna pakai kebaikan. So ni adalah 3 perkara yang takkan putus dalam hidup kita. Masyarakat dan juga profession. Lepas tu sumbangan dari segi psycho-spiritual Al-Ghazali. Akan satu pendekatan counseling psycho-spiritual Al-Ghazali menggunakan pendekatan Islamik. So dah berkecimpung selama lebih 30 tahun ini, saya melihat bahawa pentingnya kita memiliki satu pendekatan yang berlandaskan kepada fitrah sebagai seorang Islam. Itulah terlampau lama sangat berkiblatkan barat. So, apa kata dalam kita merujuk balik kepada sesuatu yang lebih rapat dalam kehidupan kita, kepercayaan kita kepada orang Islam. Lepas tu saya congkil balik pemikiran-pemikiran Al-Ghazali. Sebab Al-Ghazali ini kita tidak akan silap sebab Al-Ghazali dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dia bukan teori. Ini adalah Al-Ghazali merujuk kepada Al-Quran dan hadis. So kita tidak akan silap kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Membawa kita kepada kebenaran. Jadi sebab itu saya melihat pentingnya kita melihat barat tetapi jangan lupa melihat kita punya aliran kita yang sesuai dengan pemikiran dan juga falsafah. Jadi bagi saya kalau sebagai seorang mungkin Asma akan datang besok, ini boleh fikir-fikirkan apa agaknya sumbangan yang saya nak tinggalkan, legacy saya dalam profesi.
sesuatu yang walaupun sekecil mana pun tetap merupakan sumbangan kita kepada profesion kita. Terima kasih Datuk. Okay. Saya tertarik dengan Datuk beritahu sekecil mana pun apa sumbangan kita. Dan tadi Datuk ada beritahu pasal Al-Ghazali spiritual. Saya bukan apa Datuk. Saya ni dulu ialah cikgu masa saya ada satu kes di sebuah sekolah ni, pelajar tu positif ambil urine test dia positif darah. Jadi memang saya gunakan jugalah pendekatan kaunseling yang Sigmund Freud lah apa kan, sebab dia ada trauma apa, tapi lepas tu Allah izin bila saya menggunakan pendekatan saya sebab ada buku Datuk tu yang Al-Ghazali tu, tapi saya ambil cut sikit je lah, macam contoh Al-Fatihah. Al-Fatihah macam minta student tu hayati Al-Fatihah, baca sama-sama, perbaiki. Alhamdulillah dari situ Datuk pelajar tu dia dah tak ambil dah apa tu pil kuda. Jadi saya ingat nanti insya-Allah satu masa nanti saya harap sempatlah belajar lagi dengan Datuk, mudah-mudahan panjang umur saya pun dapat yalah saya tak pandai nak menjadikan dia bentuk sains Datuk. saya buat macam tu je lah kan. Sebab kalau sekarang ni tesis saya yang pensyarah saya setuju dia berkaitan dengan internet game addiction. Jadi yang saya dah pernah buat tu dulu, saya fikir saya kena cari seseorang yang boleh bantu saya lah. InsyaAllah. You dah ikut saya punya Al-Ghazali belum? Yang tu belum Datuk, tajma je masa nanti kalau saya kenalkan satu lagi kursus akan datang, nanti kalau tu saya akan jemput you join. Terima kasih banyak Datuk nak join, insyaAllah. Okay. Okay Asma. Okay, terima kasih banyak Datuk sudi berkongsi masa pada petang ni. Semoga Allah berkati Datuk. Amin. Jadi saya doakan terbaik kepada Asma. Amin. All the best dalam you punya pencarian ilmu tadi. Amin. So pesanan kecil saya tadi ialah ianya satu proses yang kita kena lalui. Untuk mengejar kecemerlangan ini tidak ada jalan pintas. You have to go through the process. Terima kasih banyak Datuk. So, kalau you go through the process, insyaAllah you akan mencapai matlamatnya. Terima kasih Datuk. Okay Asma. Okay, apa-apa nanti kita calling je. Ya. Terima kasih banyak Datuk. Assalamualaikum. Okay, all the best to you. Nanti saya akan sharekan link ni nanti. Kita tengok balik. Okay, thank you Datuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Thank you Datuk. Thank you. All the best to you. Amin, thank you.